adalah perkara ijtihadi, perkara yang sentiasa wajar di review dan review kembali. Tidak ada satu yang tetap dalam konteks ini. Semuanya perkara yang changeable, yang mutaghayyirat sifatnya. Lalu dengan itu saya masuk, setelah jelas perkara itu, saya masuk kepada perkara yang sedang kita bincangkan dan huraikan pada pagi ini. Sebelum itu saya ingin sebutkan juga, kami dalam task force anti-GST, ini pagi ini saya bercakap dalam atas topi itu mungkin, tapi pada waktu yang sama saya juga barang-barangan bercakap semacam mewakili sebuah kerajaan Pakatan Rakyat ke depan. Jadi kesemua itu nak saya gabung jalinkan dalam penghuraian ini. Maka pandangan kami ringkasnya begini. Setelah dengar, dan sahabat semua, tuan-tuan semua telah dengar pembentangan yang dibuat. Jadi pembentangan yang dibuat oleh Tuan Haji Azmi sebentar tadi, saya kira perlu digandingkan dengan pembentangan yang dibuat oleh sahabat kita, saudara Syahizul. Ya, sifunya hari ini tidak membentang, Tuan Haji Aziz. Tapi saya kira kedua-dua itu penting, pembentangan itu. Sebab saya ingat perkara-perkara yang cukup menakutkan yang disebutkan oleh Tuan Haji Gumi sebentar tadi diimbangi oleh pembentangan yang dibuat oleh saudara Syahizul yang mengatakan GST cukup adil. Saya pun tidak risau kan. Baik, apa yang kami buat, apa yang kami rumuskan buat hari ini, ya, dan perkara ini, you are looking at a moving target, or you are shooting at a moving target. Ia merupakan target yang sedang bergerak, dan saya cukup sedar bahawa kerajaan akan mendengar. They are putting their ears on the ground. Mereka sedang benar-benar memerhatikan gerak laku kita. Bagaimana kita di dalam menggarap dan mendepani cabaran GST ini. They are following us very closely. Mereka sedang memantau kita. Dan Tuan Haji Yusof telah sebentar tadi menyebutkan bahawa mereka ada caranya. Dan saya takut kalau silap congakkan kita, they will be on the upper hand. Buat hari ini, satu tinjauan Merdeka Center mendapati bahawa 70% rakyat menentang GST. Suasana itu belum saya dapat jaminkan bahawa ia akan kekal begitu. Baik, satu perkara yang perlu saya sebutkan secara openly buat hari ini, pendirian kami dalam anti-GST task force adalah, kami tidak menolak GST per se. Saya ulangi sekali lagi, kami tidak menolak sistem cukai good and services tax ini secara mutlak, mentah-mentah begitu. Pendekatan kami adalah pendekatan yang kami kira cukup menasabah dan berteraskan sentiasa kepentingan rakyat. Sementara mengakui bahawa kerajaan juga perlu mengambil perhitungan defisit negara. Dari sudut apa? Dari sudut pendapatan negara. Baik. Dua perkara yang perlu saya sebutkan lebih awal. Satu, sudah terlalu kebergantungan pendapatan kerajaan kepada apa yang dikatakan sebagai revenue from oil and gas. Ini sudah tidak lagi wajar. Bank negara, IMF sudah pun menegur kerajaan ini kerana terlalu over-reliant kepada pendapatan oil and gas. Buat hari ini, tahun lalu, kebergantungannya kepada paras 44,6% sumber contribution sumbangan daripada semuanya, dividennya, royaltinya, excise-nya, semua empat perkara daripada oil and gas itu, jumlahnya itu tak kurang daripada, tak silap saya, offhand saya mungkin silap, 60 bilion lebih daripada oil and gas. Justru kerana itu mereka sedang mencari-cari revenue model yang lain. Revenue model yang lain. Jadi inilah kembali kita kepada persoalan mendapatkan daripada sistem pencukaian. Satu, keduanya sekaligus mengurangkan subsidi. Itu dua. These are apa yang saya sebutkan sebagai the stabilizing measures of the fiscal tool, alat fiskal yang boleh digunakan oleh mana-mana kerajaan. Baik. Pada waktu yang sama, kami merakamkan bahawa mengapa penolakan kami kepada GST yang mau dilaksanakan dalam 18 bulan
down the road ini adalah justru kerana negara ini terperangkap dalam apa yang dikatakan sebagai di low middle income trap. Atau dengan kata lain, rakyat di negara ini tidak punya keupayaan untuk antara lainnya membayar cukai. Sebab rejim ini, rejim Barisan Nasional ini sudah 5 dekad ya, mengenakan satu rejim gaji yang rendah. Satu masa dulu perhitungan ini adalah penting. Kerana apa? Kerana ia dianggap sebagai satu faktor yang melahirkan competitiveness, persaingan daya saing negara ini kerana low cost labor. Kerana itu hingga hari ini negara ini trap dalam apa yang dikatakan terperangkap dalam low middle income regime. Yang sekaligus juga pengakuan yang dibuat oleh Menteri Kewangan kedua Ahmad Hosni An-Nazalah mengatakan baru-baru ini di hadapan para pakar ekonomi di pertemuan Malaysian Institute of Economic Research Disember tahun lalu, mengaku bahawa satu dekad negara ini mengalami stagnation dalam ekonomi kerana 3 faktor. Pertama, low middle income trap. Kedua, low value added. Dan ketiga, low productivity warga kerja di negara ini. Ketiga-tiga inilah yang meletakkan model ekonomi negara ini parah. Sebab itu mereka sepatutnya datang dengan model ekonomi baru. Dan kami kata tak payahlah, sebab patutnya dibentang baru lalu, ujung sesi parlimen lalu. Tak ada pun, tak nampak. Kami kita tak payah bentang lah, kerana Pakatan Rakyat dah sedia dengan satu model ekonomi baru untuk negara. Dan saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kalau saya boleh lanjutkan sedikit lagi. Lalu apa yang perlu ditekankan, Bank Dunia membuat kenyataan bahawa negara ini dalam 1997 ya, hingga 2008, satu dekad, sebenarnya rakyatnya hanya mengalami peningkatan real wage. Ya, istilah itu perlu kita uraikan, saya uraikan kemudian. Ataupun pendapatan sebenar warga kerja. Peningkatan sebenar warga kerja. Real wage has only increased to the extent of 2.8%. Ini hujah kami yang sebenarnya dalam menentangi pelaksanaan GST dalam waktu yang segera. Sebabnya begini, real wage ini adalah bahasa mudahnya pendapatan sebenar. Pendapatan sebenar kalau tahun ini sebuah syarikat memberikan peningkatan 5% kepada warga employees-nya, sementara juga inflasi ya, di consumer price index ataupun inflasi meningkat juga sama tinggi 5%, maka sebenarnya pendapatan sebenar tidak meningkat pun. Real wage is in fact zero. Bukan zero rated, zero. Itu maksudnya apabila Bank Dunia mengatakan bahawa negara ini tidak mengalami, hanya mengalami 2.8% peningkatan gaji atau real wages ya, di negara itu. Dengan kata lain, kami anti-GST Task Force Pakatan menegaskan kepada kerajaan pelaksanaan GST ini hanya menjadi wajar ketika rakyat diizinkan untuk mengalami apa yang dikatakan sebagai a high income economy. Lalu dalam dasar Pakatan Rakyat Bersama ketika 19 Disember yang lalu, kami meletakkan satu daripada 4 tunggak penting, paksi penting dalam apa yang kami hari ini sebut sebagai the Common Policy Framework, bahawa kita mau pacu apa yang dikatakan sebagai ekonomi berprestasi tinggi berdasarkan a high income economy antara lainnya. Ceritanya bagaimana itu satu sesi dan seminar yang lain lah. Boleh juga kita uraikan sikit sini kalau ada perbincangan. Jadi saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, saya rumuskan begini.
Ketika kita sedang berhadapan dengan semua ini,